Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, nenek kita lah, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaanmu. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan dalam agama. Ini dalam agama saja, bid'ah dalam agama saja. Setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah dalam agama saja. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. So ini adalah mukadimah yang Rasulullah SAW baca selalunya dalam khutbah Nabi. Dan kita mengikuti sunnah Nabi lah dengan baca mukadimah apa yang Nabi baca. Cuma daripada minggu lepas, 2 minggu lepas lah, kita dah bawa sedikit uraian lah daripada 2 muka surat ni. Dan ni, hari ni saya ambil ayat ni, kita cerita sikit lah tentang ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. So, perkataan yang saya garis tu bermaksud tidak syirik lah, sebab ayat Quran ni yang bacanya orang muslim juga. Dan kita ni kalau baca ayat Quran, saya lah selalunya baca, saya rasa plain je, tak tahu maksud dia apa kan. Tapi ada jugalah rasa ingin tahu apa maksud dia. Tapi macam ni kan, Allah kata janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Bila Allah sebut ni, menunjukkan kita ni banyaklah yang akan tidak muslim lah, ataupun rosak akidah kita. Kita jangan perasan lah, kita jangan macam rasa terselamat, sebab kena ingatlah Allah uji manusia. Allah ni maha adil kan, dan juga Allah mustahil zalim. Macam analogi yang saya buat sebelum-sebelum ni kan, yang kata kita lahir muslim, mak kita muslim, keadaan sekeliling kita muslim, hantar sekolah agama pula ataupun hantar sekolah biasa, tapi masih lagi ada pelajaran agama Islam kan, pergi sekolah menengah sampai masuk U, sampai kita keluar ke bekerja pun di kalangan orang muslim. Berbanding dengan orang yang lahir di Malaysia tapi dia tidak muslim, mak bapak dia mungkin Hindu, dia di sekolah mungkin di sekolah bangsa dia kan, keluarnya dia berkawan dengan orang muslim tapi dia tidak muslim sampai hari ni. So bagaimana kita nak membezakan dua tu? Adakah kita kata Allah ni zalim kan, Allah bagi favoritism kepada kita, dan Allah zalim kepada orang yang tadi? Sebab dia pun dalam keadaan macam kita jugalah, sebab kita ikut aliran ataupun kita ikut mak bapak kita punya agama kan sampai hari ni. Tak ada apa-apa pun kita buat.
Sama macam kawan tadi. Tidaklah. Allah mustahil zalim dan Allah Maha Adil. Dan Allah letak ujian atas dia dan juga kita. Supaya kita tak terlepas pandang. So saya baca ayat ni menunjukkan ayat ni nak ceritanya manusia ni, orang Islam ni banyak yang akan tergelincir lah. Walaupun dalam perkataan lafaz mulut dia kata Muslim, dia baca Quran, dia solat. So dalam ni saya bawa apa dia jalan, beberapa contoh lah yang bawa kita kepada syirik. Yang bawa kita tergelincir kepada tak jadi Muslim. Cuma dalam konteks ni saya letak jalan kepada syirik ni boleh jadi dia pergi kepada syirik besar, boleh jadi dia pergi kepada syirik kecil. Sebelum ni dah ada tazkirah tentang syirik lah, syirik besar, syirik kecil. Boleh refer lah kepada slide-slide sebelum ni lah ataupun video-video sebelum ni. Cuma dalam ayat ni saya nak ceritalah sikit, ada dalam 9 contoh saya bawa ni. Supaya kita tidak syirik. Pertama, meminta daripada makhluk gaib. Kan dalam surah Al-Fatihah pun Allah dah sebut kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah kami meminta pertolongan tu kan. Maksud dia hanya Allah, kalau nak minta pertolongan kepada yang gaib, hanya kepada Allah, absolute kepada Allah. So tak boleh kita minta pertolongan tu, contoh yang saya buat kan. Meminta pertolongan daripada Nabi kan kita dengar orang nasyid kan, madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah. Madad tu bermaksud saya memohon pertolongan, tolonglah saya wahai Nabi, tolonglah saya wahai Nabi. Bagaimana mungkin Nabi dah meninggal kan? Bagaimana boleh dia tolong kita? Dia dalam alam ruh, dia dalam alam gaib. So bila kita sebut, maka kita dalam keadaan menuju syirik. Nombor 2, Sayyidina Ali kan, ketika ada orang kata madad ya Ali, ada tengok dalam TV pun ada madad ya Ali. Ni Syekh Abdul Qadir Jalani ni kan. Memang banyaklah orang sufi selalunya dia akan sebut nama ni, minta tolong dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. So ni tak boleh. Sepatutnya surah Al-Fatihah yang kita baca tu surah yang memang nak berteras benda-benda yang syirik. Patutnya kita jelaslah. Maknanya kita nak minta tolong, kita tak minta tolong dengan malaikat pun. Kita tak boleh minta tolong dengan malaikat pun. So kita nak minta tolong dengan Allah, hanya kepada Allah, absolute kepada Allah, kepada yang gaib. So jagalah supaya kita tidak syirik. Supaya kita jangan mati kecuali dalam keadaan Muslim. Mengikut apa yang kita baca kan. Kalau kita baca banyak kali tak faham pun, kita masih buat benda yang syirik, tak kenalah, biar kita faham sedikit. Nombor 2, percaya roh para wali boleh memberi pertolongan. Macam atas ni jugalah kita percaya. Dia boleh bagi pertolongan daripada kita. Tengok ada orang agama, dekat YouTube banyak kan, Facebook pun ada. Orang yang pergi ke kubur minta tolong dengan dengan wali-wali macam-macam. So kita tak boleh lah. Dan saya tengok, saya cakap lagi sebab dia dekat dengan kita. Ustaz yang selebriti yang terkenal. Dia pergi dekat kubur Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Dia angkat tangan, masa tu dia buat umrah. Lepas tu dia doa minta keberkatan lah. Dia kata keberkatan kepada Sayyidina Uthman, minta Allah makbulkan doa dia. Apa-apalah dia sebut. Lepas tu dia kata jangan angkat tangan. Dia sebut kepada jemaah dia jangan angkat tangan. Dia kata nanti orang polis Saudi datang, tak bagi dia duduk kat situ kan. Takut pula kan. Tapi dia ajar orang jalan menuju syirik. Dia percaya yang orang yang sudah mati tu ada influence lah kepada Allah untuk kita minta doa. Which is tak ada lah sepatutnya. Keramat dia panggil. Lepas tu kita pergi kepada nombor 3, percaya pada konsep syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ni orang sufi ni belajarlah, dan saya pernah belajar benda ni dulu semasa tengah cari-cari tu. Dan saya pernah jumpa beberapa orang yang memang kata dalam kubur dia memang ada aliran ni lah. Dia kata dalam kubur nanti bila dia zikir tertentu, ada orang ataupun adalah wali ke apa datang kat kubur dia, bantu dia jawab soalan daripada malaikat. So kena ingat sikit sebab benda ni kalau tengoklah daripada Imam Syafi'i rahimahullah, dia sebut dalam kitab dia. Tapi ayat dia kasar lah, dia kata siapa yang belajar benda-benda macam ni lah, dia kata pagi dia belajar, petang dia dah jadi bodoh, dungu. Otak dia dah tak berfungsi dah. Dia tak pergi kepada akal yang waras dah. Itu perkataan Imam Syafi'i kita lah. So kalau boleh kita jangan ikutlah ni konsep pelik-pelik ni sebab dia banyak rosakkan akal dan dia pergi kepada benda-benda gaib tadi tu. Nombor 4, masih lagi dalam apa yang kita sedang baca ni, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim ni. Kita nak baca yang ni supaya orang Islam ni tak perasan yang dia ni tak apa orang kata blind spot tu, kita nampak lah. Kita jangan perasan yang kita ni tak adalah ancaman kepada tidak ataupun kepada syirik. Sebab Allah sebut dalam Quran pun kan, dan Nabi baca tiap-tiap hari ataupun tiap-tiap kali nak baca khutbah, majlis Nabi dia baca ayat ni. Mesti ada maksud yang besar. Yang Muslim terlepas pandang. Nombor 4, beribadat hanya untuk mendapatkan kebaikan dunia. Yang ni syirik ini, kalau kita doa katalah, sekarang ni kan kita sibuk, ada ustaz-ustaz ataupun kita maybe kita terlepas sikit lah. Kita kata solat duha kan, murah rezeki. So kita ambil solely ibadat tu kepada dunia. Sebab kita ingat solat duha tu, kita tak pergi kepada manfaat akhirat lah untuk solat.
So, bila kita minta, kita solat tu, kita punya niat tu memang nak dapat, oh, aku solat duha ni, aku akan kaya. Contohlah, saya akan kaya. Oh, daripada fadilah saya akan kaya. So, niat kita memang untuk dapat kekayaan kan. Itu jadi syirik. Syirik kecil. Nombor 5, dakwa atau ilmu ghaib. Ini bahaya. Saya pernah ada, dulu masa saya jaga satu grup agama ni, grup tazkirah dulu. Dalam Telegram ada orang tanya saya personally. Dia kata ada ustaz ni datang jumpa dia. Dia kata, oh, ustaz tu nampak benda kat belah bahu kanan dia. Dia kata ada macam jin kat sebelah bahu kanan dia. So saya kata ustaz tu sama ada penipu ataupun dia bersama dengan iblis, bersama dengan jin. Dia bersama dengan syaitan. Sebab kalau dia nampak benda gaib, dia sedang bersama dengan benda-benda tadilah, benda-benda syirik. Sebab dia nak pergi ni bomoh ni, orang dia memang dari kalangan bomoh lah. Bomoh ni nak jadi bomoh memang dia kena syirik, dia kena kufur, dia kena keluar daripada murtad dulu. Dia kena ambil Quran, letak dalam macam-macam lah, saya tak berani nak sebut, benda-benda pelik yang dia buat untuk dapat perjanjian dengan jin tadi, untuk dia dapat kuasa lah macam ni gaib. Ataupun dia menipu, ataupun dia rasa perasaan dia je. So ada juga rakan saya pernah juga dalam pengalaman berkawan ni, ada rakan yang kata dia tahu benda gaib. Saya jumpa dia memang saya marah dia, padan muka. Sebab memang tak boleh dia, sebab dia bawa benda tu, dia jumpa kawan dia, kata aku nampak ni. So tak betul orang yang kata dia tahu benda gaib, sama ada akal dia dah korup ataupun memang dia nampak benda gaib, memang dia sedang ditipu oleh syaitan, dia sedang menuju jalan menuju syirik. Sebab benda gaib ni Allah je tahu. Nabi pun tahu sebab malaikat bagi tahu. Allah yang bagi tahu. Dan Allah tak bagi tahu benda gaib ni kepada orang lain. Dia takkan bagi tahu punya. Even malaikat pun dalam keadaan dia pun, malaikat tak tahu benda gaib. Malaikat tahu dalam dunia dalam alam dia saja. Ni sihir ni sama macam bomoh. So jangan jauhi sihir. Ilmu nujum ni, yang zodiak ni, tengok Sagittarius kan, macam-macam tu kan yang kita tengok dalam buku-buku, semua jalan menuju syirik. Jumpa bomoh. Hatta Nabi kata dalam nombor 7 ni, siapa yang dia tak percaya lagi apa yang orang tu bawa. Dia cuma macam mana? Nabi kata benda yang macam menuju kepada ni pun dah 40 hari solat tak terima. Dia tak percaya pun, katalah dia tengok zodiak tu kan, dia baca je kan, dia tak percaya pun dia baca je. Sebab dia ada tendency untuk ada nak tahu kan, nak tengok, tapi aku tak percaya pun kan dia baca zodiak tu. Sampai tu pun Nabi kata dalam hadis yang sahih, 40 hari solat tak terima. So ingat, hati-hati, buang jauh-jauh. Kita tak nak masuk dalam syubhat. Nombor 8, jumpa bomoh, jadi bomoh samalah dan lain-lain. So kena ingatlah yang ni sebenarnya banyak orang Islam kita tergelincir. Dan juga kita kena ingat, yang ni kadang-kadang orang berwajah agama macam ni kan. Wajah agama yang macam ni kan, dia wajah agama tapi dia minta doa. Sebut nama-nama ni, Hamadak ya Ali, Mandak ya Rasulullah. So kena ingatlah. So dalam mukadimah ni, saya uraikan sikit yang ni lah, supaya kita terjaga kita punya akidah. Ada Nabi sebut ni dalam ayat Quran Allah bagi tahu ni, surah Ali Imran ni, janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslimah. Termasuk dalam kita menolak benda-benda yang jalan menuju kepada syirik. InsyaAllah moga ada manfaat lah. Okey, format tazkirah. Macam biasa, pertama kita nak cerita tentang ilmu, nombor 2 tentang kematian. So ilmu ni ada satu, saya buat satu slide. Ada beberapa hadis yang kita nak baca lah hari ni, campur dengan hadis-hadis yang sebelum ni lah. Nombor 2, peringatan kematian. Kenapa ada dua peringatan ni? Sebab setiap minggu kalau boleh kita nak ulang lah. Biarlah kita ni sentiasa ada peringatan tentang cari ilmu dan juga tentang mati, supaya biar hati kita ni lembut. So setiap minggu kita dengar, insyaAllah, walaupun kita ni, saya lah kan, bukan baik sangat pun kan. Kita ni dalam keadaan sekarang hari ni, bukan kita duduk. Bukan kita ni, bukan kaki masjid. Bukannya setiap masa di masjid kan, macam tu maksud dia. So kita ni lara lah banyak yang kerja, macam-macam kan. Hal dunia kita banyak. Tapi dengan kita ingat nanti kematian ni, dengan saya pun sebut dan buat preparation ni, sebagai satu juga, nasihat kepada diri sendiri, untuk diri saya juga. Supaya kita, macam contoh peringatan kematian ni kan, bangun tengah malam, tersedak 2 pagi, kita tak solat lagi, tahajud kan, contohlah. Bangun, Allah, teringat Allah, kita dengar hadis, Allah, takutnya mati, ya Allah, mintalah ampun mak kita, ayah kita, diri kita, isteri kita, anak-anak kita, Allah, kalau mati kejap lagi, Allah, bayangkanlah apa yang akan berlaku kan, sebab memang confirm kita akan mati pun. So harapannya macam tu, daripada 2 peringatan kita dapatlah manfaat, insyaAllah. Lepas tu kalau kita ada hal umum, saya tak ada bawa apa-apa hari ni. Kalau ada rakan-rakan nak share, boleh share sekejap lah. And then kita ada hadis 45 Nawawi ni, kita masuk pada hadis 22. Hadis 22 ni dah 31 hadis dah, termasuk 22 ni kita dah baca. Dan tajuk dia agama mudah dan usaha yang wajib jalan ke syurga. So nanti kita urai sikitlah hadis ni. Inilah sekadar soalan penutup.
So pendahuluan umum, pentingnya menuntut ilmu. Pertama daripada hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan. So Nabi kata siapa yang nak dapatkan seluruh kebaikan, maka Allah bagi dia faham agama. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dia, tak adalah kebaikan yang lain. Yang paling tinggi, yang paling besar kebaikan adalah dengan ilmu. So kita nak motivasikan diri kita untuk dapat ilmu sebab Allah bagi, sebab kita nak faham agama. Kita nak faham agama menuju seluruh kebaikan ni lah. Kita nak dapat benda ni. Selepas kita dapat ilmu dan faham agama, tak semestinya kita dah habis belajar pun. Dalam keadaan hari ini pun kita sedang belajar, kita dakwah orang. Seperti mana yang Ustaz saya sebut, Maulana dikata dapat ilmu, kita sebarkan cepat-cepat. Nombor 2, ajaran berdakwah daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memperolehi unta merah, bermaksud barang yang paling berharga. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Lepas kita faham ilmu, kita dakwah sebab pahala dia sangat besar dan juga sebab atas sayangnya kita kepada orang di kalangan kita lah kepada Muslim yang lain kan. Kita dah baca hadis yang cerita tentang Muslim ni saudara pada Muslim yang lain kan. So kita nak mereka juga selamat macam kita. Kita dah faham, kita nak bagi tahu. Dan saya sebut selalulah, memanglah dakwah ni akan menuju jalan yang sukar. Tetapi bila kita bangkit lepas mati nanti, kita akan sangat-sangat berterima kasih. Sangat-sangat lega, Allah, alhamdulillah dah nasib baiklah buat macam tu. Ataupun Allah kenapa tak buat banyak lagi, tak apalah sikit orang sepak terajang kan, sakit sikit je tu. Berbanding dengan manfaat yang Allah bagi selepas mati nanti. Tapi hari ni memanglah saya pun sama untuk nasihat diri saya dan juga motivasi diri saya. Memanglah kita takut lah, kita memang takut nak dakwah lah sebab ancaman tu banyak. Cuma itulah untuk diri saya sendirilah. Kena bagi banyak motivasi lah sebab lepas mati nanti menyesal banyaklah kita tak buat benda ni. Nombor 3 hadis ni, ayat Quran saya nak baca ni tentang sempadan yang tak boleh kita jangkau lah, kita langkah. Sebab orang bila dah faham agama ni, dia punya ancaman, ujian yang paling besar lah dia bercakap benda yang bukan dalam, ataupun benda yang dia tak tahu dia sebut juga. Sebab orang ni, orang akan tanya, kita faham macam orang berada di tempat kemasyhuran kan, orang akan tanya-tanya, kita akan jawab kan. Lepas tu buat kelakar, buat lawak kan. Orang pun lagi suka-suka. Lepas tu kita buat apa benda, something yang tanpa batasan. Padahal kita ni wajah agama kan. Kita bawa benda agama. So sangat bahaya. Dan kalau ikut kat sini, Allah kata ni, saya baca yang last sekali ayat dia ni. Allah kata Allah haramkan mengada-ngadakan tak ada Allah apa saja yang tidak kamu ketahui. Yang ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Sama juga dengan yang telah berlaku kepada agama-agama langit sebelum ni. Seperti agama Kristian dan juga agama Yahudi kan. Agama Jew hari ni. Agama Israel tu. Yang mana agama mereka dah kaput, dah habis dah. Sebab ni lah, sebab ustaz-ustaz mereka berbicara tentang Allah. Tapi bukan benda yang betul pun. Atas kepentingan yang lain. Sebab bila berada di tempat kemasyhuran ni memang macam tu ujian dia. Sekejap. So Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas ni dia kata berbicara tentang Allah tanpa ilmu termasuk perkara terbesar yang diharamkan oleh Allah. So sangat bahayalah. So kita kena ingatlah untuk ilmu ni, kita nak faham agama, belajar elok-elok, lepas tu kita dakwah, dan dakwah ni tak bolehlah kita keluar daripada apa yang kita tahu. Ataupun cari benda-benda yang dhaif, palsu kan, tak boleh. Jangan sekali-kali berbicara tentang Allah yang bukan sahih. So kita minta begitulah. Ada hari ni bila orang kata sahih, dhaif, palsu, orang akan cakap ni lah bid'ah ni semua kan. Orang akan sebut benda-benda, orang akan label orang tu jadi benda-benda yang buruk, orang label orang tadi tu. So sangat bahaya hari ni, itulah ujian dia. Dan masyarakat mungkin pulau dia. Macam itulah. Ini hadis yang additional yang saya bawa dalam bab ilmu lagi saya baca. Allah Ta'ala berfirman, mereka hanya mengetahui yang lahir sahaja dari kehidupan dunia. Sedang mereka, yang ini tentang kehidupan akhirat adalah lalai. So daripada ilmu ni kita nak tahu ilmu dua-dua sekali. Dunia pun kita hebat, akhirat pun kita lebih tahulah. Kita tengok hadis nombor 2 ni. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya, ni atas ni surah Ar-Rum ayat 7. Hadis bawah ni Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang pandai dalam urusan dunia namun bodoh dalam perkara akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim, hadis ni sahih. So nak ingat, kita nak ke Allah benci kita kan, pencipta kita benci kita, takutlah kan, tak maulah. So kita cuba cari ilmu akhirat yang banyak. Ilmu akhirat banyak ni tak semestinya ialah mengaji semua tu lah. Tapi yang lebih tinggi adalah memahami agama tadi tu. Yang puncak tertinggi tu yang kita nak capai kan, faham agama.
Allah bagi seluruh kebaikan kan. Maksud macam tu. Hafal juga tapi letak yang terpenting, yang lebih tinggi daripada yang penting. Yang terpenting adalah untuk memahami agama. So kena ingatlah, kita tak naklah Allah kata kita, Allah benci kita sebab kita bodoh dalam urusan akhirat. Kita tak mau. Kalau dalam hal dunia ni bos kita marah, bos dia benci kita, taklah seteruk sangat kan. Teruklah tapi taklah seteruk bila Allah yang benci. So kita nak motivasikan diri kita ni supaya kita ni pandai dalam bab akhirat. So hari ni dalam konteks ni lah kita nak juga, kita sedang tazkirah ni, kita sedang belajar benda akhirat supaya kita pandailah bab akhirat insya-Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah sangat benci orang yang sombong. Allah Ja'zari ni orang yang sombong. Sombong ni dalam maksud Nabi adalah orang yang merendahkan orang lain, orang yang meremehkan orang lain. Orang yang caci, katalah dia caci fizikal orang. Dia ni orang Bangla, orang yang ni Indon, orang ni macam tu. Orang yang meremehkan orang lain. Dia ni pangkat rendah, orang dia ni supervisor je. Dia ni macam tu. Orang benci sangat orang yang sombong. Ada dua definisi yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Pertama, dia meremehkan orang lain. Nombor dua, dia tolak benda yang benar. Dia kan biasanya dua-dua ni dia seiring lah. Selalunya orang yang sombong ni, kalau benda tu orang cakap benar, sebab kau supervisor je. Tak betul. Tapi orang tu, padahal orang depan kita cakap yang benar. Ini dalam konteks agama dan konteks dunia yang sama lah. Contohnya macam kita buat hadis yang sahih kan. Contoh kita kata, tapi kita ni, mungkin orang ni pakat rendah. Orang ni, sombong lah, dia tolak. Tapi Allah yang benci orang ni. Ayolah kita kena hentam lah kan. Tapi Allah yang benci. So kita tak mau lah. So Nabi ni sebut, Allah sangat benci orang yang sombong. Nombor dua, rakus lagi kedekut. Beli banyak, barang dia beli banyak tapi dia kedekut. Allah bencilah orang macam ni. Suka bertiak di pasar. Bertengkar berebut hak. Duduk bergaduh dengan harga lah, macam-macam lah kan. Bangkai dia malam hari tidur sampai pagi. Mana tidur terbongkang sampai pagi kan. Bangun pun mungkin lambat lah. Keledai di siang hari kerana yang dia fikir hanya makan. Fikir makan je. Samalah. Saya pun bersalah jugalah kan. Kadang-kadang pagi pun dah fikir nak makan apa tengah hari kan. Tapi in between tu kita kerja lah. Ataupun kita buat lah amalan. Cuma dalam konteks ni kita kena letak diri kita lah. Bila Nabi sebut ni kan. Kena pun kat batang hidung kita kan. Kita tak boleh nak kata, saya ni tak sombong. Habislah. Bila nasihat ni kita tak dapat nak terima, maka kita berada di sinilah. Kita duduk sini lah. Tak nak dengar nasihat kan. Orang bagi nasihat. Kita rasa tak ada, saya tak lah. Maknanya kita menolak kebenaran lah kan. Tak tahu lah alam yang betul. Ada pun sifat kita yang dalam konteks yang Nabi sebut ni. Pintar masalah dunia. Ini yang saya nak sebut ni. Yang last kali ni, pintar masalah dunia tapi bodoh masalah akhirat. Allah benci. Dan hadis ni kita ambil manfaat lain lah. Manfaat yang selain daripada apa yang kita nak sebut tadi. Hadis ni ada yang sahih. So 3 hadis ni penutup bab ilmu. Jadi kita nak masuk dalam mukadimah kedua dalam bab menuju kematian, iaitu menuju kebijaksanaan. Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah mengingati pemutus kelazatan, yang ni kematian. Hadis-hadis ni hadis yang sahih. So hari ni dalam konteks kita sedang execute lah, kita sedang lalui lah hadis ni, kita tengah buat hadis ni, kita ingatkan ni kita tentang mati. So hadis nombor 2 daripada Ibn Umar radhiyallahu an, ia berkata, saya pernah bersama Rasulullah SAW, lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. So Nabi kata, pertamanya orang yang paling baik akhlaknya. Ingat ya, akhlak ni terletak dalam neraca ataupun konteks ataupun prosedur yang Nabi buat, yang Nabi dah bagi tahu, bukannya dalam konteks kita. Kadang-kadang kita ni macam tadi yang sombong tu, ada kuasa ni, kita letak yang baik tu atas pandangan kita. Tak boleh. Yang baik tu adalah apa yang Nabi kata baik, apa yang Allah kata baik, begitu. So nanti kita akan baca hadis juga yang ada perkataan yang Nabi sebut tentang halal dan haram. Kita kena ingat benda tu. So akhlak yang baik ni adalah akhlak yang Nabi dan Allah approve. Ianya adalah baik. Kadang-kadang kita tengok akhlak tu, benda yang kita tak biasa buat kan. Kita nampak buruk, tapi kau dan Nabi baik. Contoh, saya bagi contoh. Dalam solat kan, kita buat tahiyat akhir ataupun tahiyat awal lah. Ada satu lagi cara duduk yang betul. Dia duduk dengan ujung kaki je dua-dua ke atas. Kalau kita tak pernah nampak, kita kata, tak pandai, teruklah orang ni kan, sebab kita tak tahu. Sama juga dengan orang lain yang bawa benda agama yang bukan selalu kita buat. Tapi kita kata orang tu buruk, orang tu teruk. Kita sebut nama-nama buruk orang tu kan. Kita sebut macam-macam nama. Padahal Nabi yang endorse perbuatan tu. Apa yang kita tak ada adalah ilmu. So kita kena ada ilmu lah.
Untuk berakhlak pun kena ada ilmu juga. Nombor 2, lalu mukmin manakah yang paling cerdas, yang paling cerdik, yang paling pandai, Nabi kata. Ia kembali bertanya. Beliau bersabda yang paling banyak ingat mati. So ini kita nak highlight lah. Pertama yang paling banyak ingat mati. So hari ni kita tengah nak ingat mati lah ni. Seminggu sekali ingat mati kan. Lepas tu in between seminggu ni adalah kita teringat lah. Bangun tidur tengah kerja, tiba-tiba ada musibah cik. Musibah baru nak ingat Tiba-tiba datang musibah, kata Allah kalau mati. Ataupun tengok orang. Ataupun tengok sekarang ni kan tengah ada kes bekas menteri PM kan dengan isteri dia kan. Tengok Allah teruknya dia kena kan. Salah-salah lah kan. Tapi teruknya kita ingat Allah. Teruknya aku kalau aku kena. Mungkin pergi kepada Allah 60 tahun ataupun 20-30 tahun dalam penjara mungkin dah mati. Ingat mati. Dan yang paling baik dalam persiapkan diri. So ini yang saya nak highlight nombor 2 adalah pertama. Ada 2 item sini nak highlight. Pertama ingat mati. Kedua paling baik. Yang paling baik ni yang paling baik dalam persiapkan diri ni adalah kita cari amalan yang paling sahih. Amalan yang paling benar daripada Nabi SAW. Untuk alam berikutnya, yakni selepas mati, itulah mereka yang paling cerdas, yang paling cerdik. So, benchmark kita untuk kecerdikan adalah orang yang ingat mati, dan orang yang paling banyak, orang paling baik, orang paling berusaha cari untuk benda yang paling sahih. Susah payah dia cari paling sahih kan. Then orang tu adalah orang paling cerdik. Macam tu lah. Okey, ini perjalanan kita menuju perjalanan yang kekal nanti. Kita sedang berada di sini, kita dah lepas dah 2 alam ni, alam kandungan dengan alam roh. Kita ada di sini dan ada juga rakan-rakan mungkin adik saya pun dah bersalin dah. So anak dia pun sebelum ni ada di alam roh kan, lepas tu di alam kandungan. Anak dia pun dah bersalin dah kat sinilah. So kita berada di alam dunia. Kita masih ada masa lagi. Kita pun boleh tolong orang yang dah meninggal dunia kan dengan beberapa amalan-amalan yang Nabi beritahu boleh buat lah. So kita persiapkan diri kita kat sini. So perjalanan yang panjang ni kita nak menuju ke syurga insya-Allah. So ingatlah tengok pada slide ni supaya dia bagi satu peringatan kepada kita lah, kepada hati kita kan. Dan kita manusia ni iman turun dan naik kan. So hari ni kita naklah ingat mati supaya dengan banyaknya tazkirah nasihat kita dengar ni dia boleh lunakkan hati kita. Boleh buang sikit melasut kan kita cerita tentang attachment kita kepada dunia kan, tentang zuhud kan. So kita naklah sedikit-sedikit maybe kita buang, detach sikitlah daripada dunia. Kan lebihkan sedekah contohlah kan. Empathy kita tinggi, tengok orang susah, Allah bagi duit kat dia. Tak apalah orang cerita, jangan bagi dia tu scam, tak apalah. Niat dia, niat kita lain. Apa ni buat aku tak nampak pun dia scam kan. Sebab kita ni sebab ada ihsan kita kan, ada belas kasihan kan. Tapi kalau kita tutup belas kasihan, habislah kita. Kan? Habislah kita. Jangan. So biarlah belas kasihan tu ada. Sebab kalau kita dengar hadis yang Nabi sebut tentang pelacur tu yang bagi makan kepada anjing, yang bagi minum kepada anjing kan. Dan Allah masukkan dalam syurga wanita tersebut. Padahal dia banyak dosa. Kenapa? Sebab ihsan belas dia. Dia seorang Muslim tapi ihsan belas dia tu, belas kasihan dia tu. Kita jangan tutup, kita jangan jangan deny benda tu. Biarlah fitrah dia ada belah ihsan, kita buatlah, tak apalah orang kata oh jangan buat. Tak apa saya nak buat sebab saya nak semai diri saya ni supaya terbiasa, supaya subur belah ihsan saya tu. Sebab daripada hadis tu orang yang banyak dosa pun Allah ampunkan dia sebab kasihan belas dia kepada makhluk yang lain. Walaupun anjing. Pada anjing tu benda yang paling hina kan, walaupun anjing. Tengok babi tersepit ke apa kan, ataupun benda yang boleh kita tolong. Kan? Maknanya macam tu. Biarlah maknanya paling teruk, yang tak teruk lagilah. Kan? Maksud dia macam tu. Yang teruk pun kita tolong, yang tak teruk lagilah kita tolong. Macam tu lah. Supaya kita lembutkan jiwa kita lah, lembutkan hati kita. Sebab perjalanan kita ni masih panjang, kita korban sikit tak apa, sabar banyak tak apa. Sebab kita nak menuju ke sini dan Allah bagilah banyaklah pahala, Allah bagilah, Allah ampunlah kita kan. Sebab kita ni banyak dosa kan, kita banyak dosa. Okey? Kita pergi kepada hadis kita. Tapi saya nak stop dulu kalau ada apa-apa nak share. Kalau ada rakan-rakan nak share ataupun apa-apa nak tanya, stop dalam 2-3 saat lah. Okey, kalau tak ada, kita masuk kepada hadis kita hari ni. Hadis ni hadis pendek aja. Tapi saya ada sediakan beberapa slide lah. Panjang juga slide ni, tapi insya-Allah kita cuba habiskanlah dalam slide ni. Hadis 22. Daripada Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ni Abu Abdullah ni nama dia Jabir bin Abdullah. Abu ni anak kepada Abdullah, nama dia Jabir lah.
Seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang ni tak tahu siapalah. Seraya berkata, "Bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan solat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak tambah sedikit pun? Apakah saya akan masuk syurga?" Nabi SAW bersabda, "Ya." Riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Dalam hadis ni ada seorang jumpa Nabi ni, tapi seorang ni saya ingat dia ni mungkin orang yang tak berapa familiar lah, sahabat tak kenal dia kot. Dia tak sebut nama, mungkin orang macam orang luar akan datang, orang yang macam jauh daripada Nabi jugalah. Tapi ni sahabat lah. Dia tanya Nabi, kalau saya ni buat benda yang wajib, maknanya buat solat wajib, puasa Ramadan, saya halalkan benda yang halal, haramkan benda yang haram, tak tambah pun, maknanya tak tambah ni satu di sini kan. Tak buat benda sunnah pun, buat benda wajib je. Minimum je yang, maknanya yang sunnah ni minimum, buat yang wajib je. Adakah saya masuk syurga? Nabi SAW berkata, ya, masuk syurga, macam tu. Okey, saya ada tulis belah kanan ni, saya pun ada dengar beberapa tazkirah dalam YouTube lah, ustaz saya bagi tahu. So saya dengar dalam tiga YouTube daripada ustaz saya ni. Yang pertama ni Abang Anas Madani, saya dah dengar dah. Cuma dia kata hadis ni, kalau tengok yang nombor 2 ni kan, laksanakan yang wajib. Dalam hadis ni Nabi sebut solat dan puasa je kan. Ada lagi benda lain yang wajib yang Nabi tak sebut. Dia kata most probably sebab masa dia sebut hadis ni, syariat belum datang lagi untuk kewajiban yang lain, macam tu. So kita kena imagine sikit lah, kadang-kadang hadis tu dia belum datang. Contohnya kita tengok solat daripada awal, apa yang lalas yang syariat Nabi, tak ingatlah saya. Tapi maksud dia kalau lah zakat contohkan, mungkin datang selepas hadis ni. Nabi baca hadis ni sebelum datang kewajiban zakat, contohlah macam tu. So kena faham macam tu lah dalam konteks hadis ni. Sorry. So kita pergi kepada yang pertama ni. Agama ni beri kemudahan, yakni motivasi kepada umat. So orang ni, kalau imagine lah orang datang, orang yang biasa ataupun mu'alaf, ustaz sebut mu'alaf yang baru masuk Islam. Takkan kita nak cerita benda-benda kan, kita selalunya mu'alaf dia suruh sunat benda-benda kan, which is tak sepatutnya lah. Sepatutnya kita bagi kemudahan kepada orang yang nak tahu Islam, ataupun motivasi kepada orang yang nak dekat balik kepada Islam. Orang baru nak kata dia tak pernah solat, dia Muslim, dia tanya kita macam mana saya nak ni. Tak adalah kita suruh dia pergi masjid terus kan. Kita tak apalah, tak apa, jom solat sama-sama. Tak apalah, tak buat semua pun, tak buat 5 pun, kita buatlah 2 kali, tak apa. Zuhur nanti kita buat sama-sama nanti Isyak kita buat sama-sama pula yang lain tu mungkin dia tak solat. Sedikit-sedikit berterusan lah. Lama dia lekatlah 5 tu. Tapi selalunya tak apa, nanti ada slide yang saya akan tunjuk. Nombor 2 ni laksanakan yang wajib. Yakni yang dalam bab ni tulis puasa dan solat dan puasa lah yang saya sebut dah tadi tentang syariat kan. Nombor 3, halalkan yang halal dan haramkan yang haram. Nombor 4, tidak tambah sedikit pun yang sunnah. Sunnah dia tak buat pun. Nabi kata dia masuk syurga. So tengok pada ni, satu dekat bawah ni, besarnya rahmat Allah, syarat minimum dia kita buat benda wajib je. Nabi kata masuk syurga. Macam tu. Tapi dalam konteks hadis ni, ingat dalam konteks hadis ni kita nak sebut yang atas ni lah. Dalam konteks nak bagi kemudahan, sebab apa? Sahabat ni nama pun tak sebut kan. Maknanya juga orang luar lah, bukannya sahabat Nabi dekat dengan Nabi ni. Orang luar mungkin orang Badui ke apa yang tanya. Tu kena ingat macam tu. Orang macam kita lah, kalau kita ni orang dah abang ataupun ayah, orang tanya nasihat kita kan. So kita nasihat benda yang mudah-mudah kat orang tu, jangan susahkan dia. Macam tu lah. Dalam konteks ni yang pertama, saya nak highlight lagi. Maknanya hadis ni cerita benda yang nak bagi rahmat kepada orang yang bertanya kepada Nabi, kepada kita lah. Dan juga kepada kita, kalau kita buat benda yang wajib, Nabi kata syurga lah. Macam tu. Maksud dia macam tu. So kita pergi kepada slide selepas ni. Saya dah ambil setiap poin ni, kita ambil hadis-hadis yang lain. Kita nak hurai sedikit lah, supaya dapat kefahaman daripada hadis ni. Hadis ni pendek, tapi panjang dia punya huraian dia. Saya baca hadis pertama ni, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya agama Islam tu mudah, Nabi kata. Nombor 2, ini kita baca ni. Daripada Anas bin Malik, daripada Nabi SAW baginda bersabda, pemudahkanlah dan jangan sukarkan, jangan menyusahkan. Berilah khabar gembira dan janganlah buat orang jauh daripada agama. Nombor 2 hadis ni kita nak relate dengan apa yang nombor 1 ni. Kan pada hadis Nabi sebut yang buat benda wajib boleh masuk syurga kan. So kita nak beritahu the intent dia nak ceritanya agama ni mudah. Agama ni sangat mudah macam tu. Cuma maybe saya nak bawa hadis selepas ni kan. Kejap saya ambil hadis yang ni, kita nak baca hadis palsu ni kan.
Selalunya bila kita dengar orang agama ni lah, ini mungkin saya seorang je lah kot. Sebab dulu masa sekolah form 4, form 5 tu kan, serabut jugalah kepala fikir kan, kenapalah ganas sangat kan agama ni. Saya ingat lagi bila kita pergi dengan tazkirah ataupun saya cuba baca-baca buku agama dululah. Dulu pun di sekolah dulu kan. Macam-macam cerita pelik saya baca. Saya macam betul ke? Kadang terfikir jugalah. Tengok pada hadis ni ada yang palsu. Dan nak ceritanya rupanya apa yang saya baca dulu tu banyakkannya hanya palsu. Kitab-kitab yang sufi-sufi yang pelik-pelik ni. Oh, hari ni barulah Allah buka hati untuk mentelaah ataupun cari benda-benda yang sahih ni. Dan kita tengok benda yang sahih, lah agama ni mudah, barulah nampak. Lah agama ni mudah sebenarnya kan. Kenapa dulu pelik sangat? Sebelum saya baca yang ni, saya nak cerita dulu pengalaman saya dulu kan. Saya dulu pernah masuk kat surau lah ustaz cerita tentang ada orang ni, ada perempuan ni mata dia cantik begitulah. So dia kata ada orang ni minat kat perempuan ni sebab wanita ni terlampau warak kan ni. Kan yang sufi-sufi yang pelik-pelik ni dia pelik sikit. Terlampau warak, lepas tu lelaki ni datang nak tengok lagi mata dia kan. Dia butakan mata dia. Perempuan tu butakan mata dia. Sebab apa? Sebab dia kata, yelah sebab dia tak nak lelaki tu tengok mata dia. Saya masa dulu fikir, apa benda lah kan. Apa benda betul ke agama kita macam ni kan. Rupanya cerita tu cerita palsu. Cerita orang yang reka nak cerita hebatnya. Nak cerita benda-benda ketakjuban lah. Nak cerita kuatnya iman perempuan tu sampai cucuk mata. Tak logik lah. Mana ada agama macam tu. Nak sakiti diri sendiri. Zaman dulu cucuk mata boleh mati kot. Kan? Jadi pelik lah. Sama juga dengan yang ni tengah hadis palsu yang kita nak baca ni. Ni hadis palsu dah lah palsu memberi ketakutan pada muslim yang lain kan. Selai rambut wanita yang dilihat oleh lelaki bukan mahram dengan sengaja balasannya 70,000 tahun dalam neraka. Amboi melampau. Selai rambut 70,000 tahun dalam neraka. Macam neraka ni main-main. Dalam surah Al-Baqarah, kalau ustaz saya syarah surah Al-Baqarah, dia kata ada perkataan bermaksud dipanggil macam bahang daripada api neraka tu. Boleh dirasai, saya ingat berapa ribu tahun, berapa jauh jarak dia. Kat sini, maknanya panaslah maksud dia. Maksud dia sangat panas walaupun bahang je tu, bukan masuk lagi. Tengok sini dia buat ni, ni reka hadis palsu ni. Tengok selai rambut wanita nampak lelaki mahram 70,000 tahun dalam neraka. Sehari di akhirat 1,000 tahun ni dia punyalah teruk. Nak condemn kan, nak condemn orang Islam ni, perempuan Islam lah. Seorang wanita masuk neraka akan menarik, tengok. Tarik pula ayah dia. Maknanya teruk sangat cara kita ni kalau kita ambil benda yang dhaif dan palsu. Tu hadis saya bawa atas ni, saya kata tak halal bagi seorang muslim menakuti muslim yang lain. Dalam konteks menerima motivasi ni, kita lah sebagai seorang pelajar, kita kena faham hadis ni yang saya tengah baca ni. Agama kita ni mudah dan kita nak tunjuk bila kita baca hadis Nabi kata agama Islam ni mudah kan. Memang mudah, maknanya sebutan lafaz mudah, perbuatan kita pun nampak mudah dan kita nasihat orang pun jadi mudah orang tu. Bukan dengan macam ni. Tengok kan orang bagi kadang ustaz bagi sebut benda-benda macam ni. Kita dengar Allah teruknya, takutnya. Dia menakut-nakutkan orang lain. Even macam mak-mak kita lah, mak saya pun kadang-kadang banyak juga dia share kan. Tapi alhamdulillah lah dia kata tak apalah, dia dah ajar ni, saya dah ajar. Dia kata tak apa, mak nak tengok yang sahih aja. Yang sahih tu mak ambil, yang lain tu mama tak nak ni. So maknanya sampailah kat dia, tapi nak cerita dia pun banyak pengalaman macam ni. Orang cerita benda pelik-pelik kat dia kan. So kasihan orang kita ni sebenarnya. That's why kita, dalam sesi ni kita nak cerita hadis 40 ni sebab Imam Nawawi ni dia faham agama. Kita nak faham hadis yang pendek yang kita tengah baca ni. Walaupun pendek tapi antaranya kita nak cerita agama ni mudah dan jangan menakut-nakutkan orang lain. Kalau kita tengok ada yang pelik-pelik tu, cek dulu. Kemungkinan besar dia palsu. Pelik-pelik kan. Ada hadis yang sangat-sangat ganas, yang sahih. Tapi tak banyak. Maknanya tak banyak. Yang banyaknya, saya sebenarnya ada hadis yang pasal aurat ni. Ni saya ambil yang sahih kan. Kita nak cerita, kita ambil lagi dalam konteks ni. Tengok yang sahih apa Nabi kata. Hadis yang sahih tentang aurat ni, tengok Nabi kata apa. Daripada Ummu Atiyah, ia berkata Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar daripada hari Aidilfitri dan hari Adha. Baik gadis yang menginjak akhir balil, baik gadis yang sedang menuju akhir balil, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan solat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Saya bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami tidak ada jilbab, tak ada tudung. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudari meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Ada yang sahih, nampak positif kan Nabi sebut.
Positif kan. Nabi cerita, bukannya Nabi cerita ancaman, oh tak ada jilbab. Tak, dia cerita positif. Tak ada tudung, pinjamlah. Kan nampak common sense kan, kita pun nasihat common sense. Kalau tengok ayat ni, ya Allah teruknya kan. Dah palsu kan, kita fikir boleh ke keluar daripada mulut Nabi benda-benda macam ni kan, pelik-pelik ni kan. Sampai dia sebut ayah dia pun, adik dia pun, suami dia pun masuk neraka kan. Sangat-sangat teruklah kalau kita dengar ada yang palsu ni. So ada yang sahih Nabi ni Rasulullah kan, orang yang paling paling cerdik, paling yang kita sanjung. Dia juga pesuruh Allah kan. Tengok apa dia sebut. Kan dia rasa reda, jiwa kita selesa kita dengar kan. Carilah jilbab kawan-kawan dia yang lain, pinjamlah. Macam kita macam mak kita kan. Kan kita rasa tak adalah jauh sangat, tak adalah rasa gap besar sangat dapat dengan agama kan. Sebab Nabi ni kan bawa agama kan. Rasa macam dekat dengan kita agama ni. So sebab tu, kita nak bawa benda agama ni bagi kemudahan, motivasi kepada kita. Kita yang menyusahkan agama ni sebab kita tak faham. Kita tak faham agama, kita yang menyusahkan. Okay. So Nabi kata agama ni mudah. Hadis nombor 3 ni. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, ia akan diberi kefahaman dalam agama. Ni hadis yang kita dah baca tadilah, yang pertama, yang awal tadi. Hadis nombor 4, ni surah Toha ayat 1 hingga 4. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. So Allah kata, tak adalah Quran ni bukannya Allah bagi manusia ni supaya manusia jadi susah. Tapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Yang ini diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dari langit yang tinggi. Jadi sebenarnya Quran ni Allah kata kita untuk bagi peringatan lah kepada orang yang takut kepada Allah, maksudnya orang yang kepada hamba Allah lah. Kan ada ancaman, ada nikmat yang Allah bagi kan. Yang ini diturunkan oleh Allah menciptakan bumi. Allah nak cerita dia Tuhan lah yang mencipta langit yang tinggi. Cuma Allah sebut sini Quran ni agama ni taklah suruh jadi susah kan. Maknanya dia kepada fitrah kita. So pertama ni nak ceritanya motivasi kepada manusia lah supaya nak bagi tahu agama ni mudah. Ada satu lagi, nak cerita Nabi ni, Nabi ni memudahkan urusan orang Badui ni. Kita baca hadis dia daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang Arab Badui ni orang asli lah di tempat di zaman Nabi. Pernah memasuki masjid, lantas dia kencing di salah satu sisi masjid. Lalu para sahabat marahlah kan. Biasalah macam kita lah, kita pun marahlah. Tiba-tiba orang datang kat surau kita dia kencing kan. Walaupun orang tu orang asli kan, walaupun budak kecil umur 8 tahun, 10 tahun. Dia pun dah tak tahu kan apa-apa. Yalah, first time datang dia kencing. Kita marahlah kan. Marahlah. Macam normal lah manusia yang normal lah. Namun Nabi SAW bersabda, Nabi SAW melarang tindakan para sahabat tersebut. Ingat, ini sahabat Nabi ni. Mereka pun hedik. Kita kena ingatlah, kita jangan letak gap yang macam sahabat Nabi ni atau wali-wali yang kita angkat ni sebab seolah-olah bukan manusia. Tak. Mereka seperti kita juga. Baca hadis yang banyak, tengok. Mereka buat kelakar, mereka macam-macam mereka, macam kita juga. Tapi mereka tu ada Rasulullah dekat dengan mereka yang banyak, yang bagi ilmu yang banyak dan juga tunjuk benda yang baik dalam agama kepada mereka. So Nabi ni Nabi larang tindakan para sahabat tersebut. Tak kala orang tadi telah menyelesaikan hajatnya, Nabi SAW lantas memerintah para sahabat untuk mengambil air, kemudian bekas kencing itu pun siramlah. Tapi ada hadis lain, saya ingat hadis yang sama. Lepas tu Nabi dia marah sahabat tadi tu. Lepas tu orang Badui ni dia doa lah, dia kata moga Allah something kepada Nabi Muhammad dan dia saja macam tu. Tapi Nabi macam bagi nasihat lah, bukan dia lah, bagi tahu doa lah kepada semua orang muslim lah, semua muslimin lah maksud dia macam tu. Cuma dalam hadis ni nak ceritanya Nabi tak marah orang ni sebab fahamlah orang tu orang Badui kan. Macam tadilah orang yang Nabi sebut dalam hadis ni most probably adalah orang Badui juga. So Nabi nak cerita, nak bagi tahu bila kita ni kita lah perangai kita yang tadi, yang akhlak yang pertama tadi kita baca tadi kan, perangai kita ni bila jumpa orang minta nasihat dan kita faham keadaan dia, kesusahan dia pun orang susah mungkin ataupun dia dah hidup lara banyak kan, kita jangan bagi nasihat pelik-pelik kan. Kita bagi nasihat untuk bagi motivasi dan memudahkan urusan ni untuk kembali kepada agama, insya-Allah. Itu yang pertama. Nombor dua dan empat laksanakan yang wajib, solat dan puasa. Nombor 4 ni tidak tambah sedikit pun yang sunnah. So hadis nombor 4 ni kejap. Hadis nombor 4 ni, kita baca hadis ni. Rasulullah SAW bersabda,
Hal pertama yang dihisap di hari kiamat adalah amal seseorang hamba adalah solat. So nak relate dengan solat ni lah. Benda pertama yang Allah tanya adalah solat. Jika solatnya baik, maka sungguh dia beruntung dan selamat. Jika solatnya buruk, maka sungguh dia celaka dan rugilah. Sebab solat wajib kita buat ni ada banyak masalah. So masalahlah kita nanti. Jika ada kekurangan pada solat wajibnya, Allah Ta'ala berfirman, periksalah apakah hamba-Ku memiliki ibadah sunnah yang boleh menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang. Demikianlah yang berlaku pada seluruh amal wajibnya. Hadis ni ada yang sahih. So maksud dia kat sini, walaupunlah Nabi kata, yang pertama tadi orang tu tanya kalau buat yang wajib, bolehkah masuk syurga? Boleh. Kan Nabi kata, tapi dalam hadis lain Nabi kata, yalah kita buat yang wajib selama-lama kita hidup ni ada juga benda-benda yang kurang kan. So ibadat sunnah ni lah, ini kaedah yang Nabi sebut lah. Ibadat sunnah ni yang akan tampung kekurangan ibadat wajib kita. So maksud dia, dan nombor dua ni, slide ni nak ceritanya sebenarnya, kena faham konteks hadis tadi. Bukannya kata kita Nabi nak denikan benda yang sunnah, tak. Sebab saya baca ayat ni, ayat Quran ni kan Allah kata, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Surah Ali Imran 31. Maksud dia apa yang Nabi buat? Sama ada sunnah wajib ke ataupun Nabi tinggalkan kan? Nabi larang. Semua kita buat ikut Nabi. Sebab apa? Kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang Nabi sebut tadi nak bagi tahu minimum kalau kita benda wajib, tinggalkan yang halal dan haram, halalkan yang halal, haramkan yang haram, maka kita belum masuk syurga. Bukannya kata dalam pada konteks ini kita kata tak apa, Nabi kata tak buat amal sunat pun boleh masuk syurga. Betul, tapi sebab kita cinta kepada Nabi, nak ikut sunnah Nabi, kita nak buat semua apa yang Nabi buat. Tadi yang nasihat yang Nabi sebut tadi tu, kan hadis ni adalah hadis yang orang pun kita tak kenal ni siapa ni kan, bukan sahabat yang dekat dengan Nabi. So Nabi nak mudahkan, Nabi nak bagi nasihat yang memudahkan dia, motivasi. Faham kat situ, nanti kan kita salah faham. Nombor dua, ini saya nak uraikan sikit, ada 12 minit lagi. Tak sempat pun kita tambah next week lah. So nak cerita yang solat ni kan, nak cerita tentang syurga. So stage gate syurga ni sebenarnya, tadi kita sebut tentang solat kan, perkara pertama yang Allah tanya, yang malaikat akan tanya di kubur kan, adalah solat. Kita nak menuju ke syurga. So dalam solat ni sebenarnya, kalau Ustaz tadi bagi tazkirah tu, dia akan cakap lah, solat ni adalah puncak akidah lah. Kan kalau kita nak yang perkara yang halang kita masuk syurga adalah akidah yang saya sebut yang awal tadi kan, mukadimah tadi kan. Orang Muslim ni janganlah mati dalam keadaan tak Muslim lah. Maksudnya kena mati dalam keadaan Muslim juga. So bila nak mati dalam keadaan Muslim, kita nak hindari benda-benda yang syirik. Tapi solat ni adalah benda yang cerita supaya kita tidak syirik kan, Allah banyak dalam tu kan. Kalau tengok ni saya dah bawa surah Al-Fatihah ni, kita ambil ayat yang last ni kan. Jalan orang-orang yang kurniakan nikmat, ayat 1. Tapi yang bawah ni, bukan jalan orang-orang yang telah engkau murkai dan bukan jalan-jalan yang sesat. So dalam Quran, kalau ikut Maulana Hadi dia bagi tazkirah, dia kata dalam Quran ni ada 4 perangai orang yang Allah rekod dalam Quran yang bagi yang Allah rekod supaya kita ambil manfaat, supaya kita tak ikut perangai ni. Kita kena jauhi perangai ni. Tapi dalam surah Al-Fatihah ada 2 lah bawah ni, iaitu perangai Yahudi dan juga perangai Kristian. So yang 2 ni ada dalam surah ni, adalah surah Al-Baqarah lah. Yang musyrikin Makkah ni ada lagi dalam surah lain lah, saya tak ingat. So kita baca sikit ayat ni, dalam slide ni supaya kita dapat faham lah sedikit ilmu. So saya tulis kat bawah ni lah, nanti kita akan urai lagi lah tentang 4 perangai ni. Ini yang saya ambil yang intipati yang besar lah, maksud daripada perangai orang ni, agama-agama sebelum ni yang kita jauhi dan ambil pengajaran iktibar. Kena bayangkan kan, Al-Quran tu banyak kan. So bila Allah sebut tentang orang Yahudi, orang Kristian, orang munafik kan, dia bukannya nak suruh orang pengajaran kepada orang munafik. Orang munafik probably tak baca Quran pun. Orang Kristian memang confirm tak baca Quran pun kan. Orang Yahudi tak baca Quran kan. Musyrikin Makkah pun tak baca Quran pun. Yang baca Quran adalah kita. Jadi Allah tulis dalam tu, Allah buat dalam Quran tu sebenarnya untuk kita tidak ikut perangai ni sebagai kita punya pengajaran lah, supaya kita tak nak ikut. Okay, pertama, perangai orang Yahudi. Yahudi ni berperangai, mereka ni sombong. Tadi saya sebutkan sombong adalah tolak kebenaran dan remehkan orang lain. So kita rasa kita ni hebat, kita rasa kita ni besar, kita rasa kita ni tinggi, dia lebih pandai daripada orang lain, walaupun orang tu bawa benda yang betul, kita tolak. Itu perangai Yahudi. Yang ini kita nak elakkan dalam diri kita. Kalau kita tengok last week tentang zuhud tu kan, banyak benda yang
yang kaedah-kaedah dia yang Nabi bagi, yang susahlah kita nak ikut, tapi kita cubalah kan, kita cuba buat. Nombor dua, remehkan orang lain kan, kita tengok bangsa ataupun orang tu belajar rendah ke apa kan, ataupun kita kan kerja dengan syarikat besar kan, orang lain mungkin vendor je kan, dia ni mungkin kontraktor je, kita pelekehkan dia kan, apa ni aku tak boleh. Itu perangai Yahudi. Dalam konteks agama lagi lah kan. Saya pernah juga, pengalaman saya lah, bertanya seorang ahli agama ni, dia macam, kamu belajar Arab berapa lama? Tanya soalan macam tu. Kita tanya soalan simple je, tapi dia tanya macam tu, kata saya pun gelabah lah kan. So maksud dia, kita tak nak lah bila orang nasihat kita ataupun orang tanya soalan, kita cakap elok lah. Kita jangan ambil perangai Yahudi ni lah. Nombor dua, perangai orang Kristian ni, orang Nasrani ni, dia ikut ahli agama membetul-tuli. So kita janganlah ikut membetul-tuli. Kita buat research sikit dan kita kena faham asas agama kan. Kita kata sunnah yang sahih tadi tu, kita kata daripada Allah Ta'ala kan. So, kita jangan ambil yang pelik-pelik. Kita nak, kalau boleh kita nak ambil agama daripada golongan salaf, golongan 3 generasi pertama. So, yang ni kena jelas. Lepas tu bila orang agama datang, kita bolehlah sedikit sebanyak tahu ni tak betul, ni palsu. Tadi kan saya baca yang hadis rambut tu kan, nampak selai rambut 70,000 dalam neraka kan. Tarik pula suami isteri. Tarik pula ayah mak dia datang masuk neraka. Kan peliknya. Tapi kita kena betul-betul ni. Dan saya ingat, mungkin saya boleh quote, saya punya pengalaman juga, pernah juga ada ustaz orang agama datang bagi tazkirah di pejabat lah. Masa tu saya level 33 kan. Dia cerita tentang Imam Malik radhiyallahu an. Masa tu ada orang wanita ni, dia berzina, tak silap saya, dia berzina. Lepas tu pelik lah cerita dia, memang eksplisit lah cerita dia. Saya dengar pun saya sakit hati dengar kan. Saya kata ini memang mengarut punya cerita kan. Dia cerita, lepas tu dia cerita lah karomah Imam Malik datang, terlepas lah orang yang buat zina tu. Saya mesej ustaz tu kan, mesej orang yang bawa ustaz tu, beritahu ini palsu. Saya baru riset kan palsu cerita tu dalam kitab palsu. So maksud dia, kalau orang lain dengar, buat tak tahu je kan. Wah, lepak lah. Dan saya ingat lagi, saya letak benda tu dalam grup grup ni lah, grup kita orang. Pun ada orang marah saya kata, apalah kau ni macam-macam. So maksud dia, kita ikut agama betul-tuli, padahal orang tu bawa benda yang palsu. So jangan takjub dengan orang sangat, kita takjub dengan apa yang Nabi bawa. So perangai Kristian ni macam tu. Nombor tiga, musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah ni dia ikut amalan nenek moyang dia. Nenek moyang dia pergi tawaf Kaabah bogel, dia tawaf Kaabah bogel. Nenek moyang dia buat benda pelik-pelik, dia buat, kita tak mau. Kita kata jangan kan, mak kita marah, nenek moyang contoh, amalan nenek moyang. Kita dakwah lah dia perlahan-lahan. So sama juga yang saya sebut tu, dakwah ni bukannya datang tiba-tiba kita buat, esok jadi tak. Kita banyak sabar sebab Allah bagi unta merah tadi kan, pahala yang banyak kepada kita. So motivasikan diri kita untuk bila kita dakwah orang ni, kita kena ingat Allah yang akan buka hati mereka. Dan kita berterusan. Tak apalah, saya pernah dakwah tu mungkin pengalaman sendirilah. 3-4 tahun barulah dapat. Barulah kita nampak dia positif. Tak apalah. Tapi dalam 3-4 tahun tu maksud dia, kita pun kecil hati banyak lah kan. Kecewa, kecil hati. Makan diri macam-macam lah kan. Tapi maksud dia, saya nak pahala. Dan bila kita nampak dia berubah kan, Allah, kita rasa macam Allah. Sukalah maksud dia apa yang kita buat tu, dah ada hasil yang positif. So musyrikin Mekah ni perangai dia, antara yang terbesar adalah mereka ikut nenek moyang. Agama yang sahih kata lain, kita ikut nenek moyang. Antara contoh, sensitif nanti kan, tak sebutlah. So kita kena ingat, kita tak mau ikut amalan nenek moyang, cuma kaedah dalam dakwah dia ada seni dia. Dia kena ingat, bila kita dakwah ni bukan kasar, tak mau. Kita nak tadilah agama adin yusra, agama ni mudah. Kita nak mudahkan urusan tu. Tengok orang yang agama dia, mungkin dia tak pernah solat, mungkin dia nak solat. Janganlah cerita benda pelik-pelik. Cerita benda yang memudahkan dia, tak apa. Ambil yang minimum, contohlah kita faham agama kan, kita tengok. Kita baca sampai kat sini dan kita stop, next week kita, ni ada 2 minit lagi. Saya habiskan yang ni dululah. Kita tengok orang tu mungkin tak pernah solat kan, contoh saya tadi, tapi dia nak solat. Kita mudahkan dia. Mungkin kita masa nak buat solat tu pun buat yang minimum je. Baca Fatihah dah, kau rokok terus, lepas tu ikut je. Kita pun jadi imam, kita mudahkan dia supaya lama-lama dia jadi minat dan dia buatlah penuh. Kita tak mau letak, sebab kita dengar cerita Sayyidina Abu Bakar Siddiq, semua harta dia. Jangan begitu. Agama ni mudah, jangan susahkan orang. Kita pun masa kita tak faham agama dulu pun kan, kita marah pun orang nasihat kita pelik-pelik kan. So kita nak orang yang kita nak dakwah tu biar dia rasa selesa. Kita pimpin tangan dia pelan-pelan, bawa dia naik tangga pertama, pergi tangga kedua, tangga ketiga.
sama dia boleh berjalan, jalanlah sendiri boleh. Cuma kita sebagai orang yang nak dakwah, kita kena ada ilmu lah, cari ilmu yang benar-benar sahih daripada Nabi. Yang last kali ni orang munafik ni surah Al-Baqarah lah. Pelik muka surat nombor 2 surah Al-Baqarah tu, nombor 3 nombor 3 innal ladzina amanu nombor 2 lah. Nombor 2 tu Allah sebut cerita tentang orang munafik. Ni orang munafik ni dia yang paling besar dia talam dua muka. Dalam surah tu Allah cerita orang munafik ni bila dia tengok Yahudi baik, dia akan berpihak pada orang Yahudi. Dia tengok orang Islam kuat kuasa, dia ambil pada, dia pergi pada orang Islam. So munafik talam dua muka ni banyak berlaku. In fact dalam kehidupan kerja kita pun banyak kan orang tengok, yalah orang bos jatuh jawatan kan, dia pun berpihak kepada orang lain walaupun faktanya tak betul kan. Sebab dia tengok apa yang lebih bagi keselamatan kepada dia dengan orang tadi, bukan dengan Allah, dengan orang tadi. Dalam agama lagi lah. So dalam agama ni sebab yang paling teruk tempat ni adalah orang yang munafik, sebab dia orang ni bawa pasport Islam, bawa cop Islam, tetapi mereka dalam hati mereka tak kisah. Yang lebih bagi manfaat pada saya, pada dia, pada aku akan pilih. Dan dialah yang orang banyak akan merosakkan agama kita. Okay, saya stop kat sini. Nanti insyaAllah minggu depan mungkin kita akan urai panjang lagi tentang yang ni. Saya nak buat panjang sikit cerita. Saya nak bawa adik-adik dengan ayat Quran tentang 4 perangai ni. Kita ada 3 minit lagi. Saya ingat kita stop kat sini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. Cuma kalau ada soalan ke apa, nak tanya, ada 3 minit. Kalau tak, kita tangguh kepada minggu depan insyaAllah. Tak ada? So tak ada, saya baca tasbih kafarah ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syekh.